sumbangan Islam kepada tamadun dunia. Apakah tujuan kita memahami, mempelajari tajuk ini? Tajuk ini kita perkenalkan sebab untuk melihat ataupun objektif tajuk ini kita kena belajar, kita kena tahu. Yang pertamanya kita nak tahu apakah jasa Islam itu kepada masyarakat dunia. Kalau kita tengok dalam dunia sekarang ni, ramai orang Islam, orang Melayu, orang Islam kita menganggapkan bahawa Amerika sebuah negara bertamadun, Eropah negara yang bertamadun, Korea, Jepun negara bertamadun. Habis tu orang-orang Islam tak bertamadun. Jadi hari ini saya akan menerangkan bahawa negara-negeri itu pun bertamadunlah ikut cara mereka lah. Tetapi sebenarnya nak beritahu kepada pelajar, kepada masyarakat semua, yang mentamadunkan dunia ini sebenarnya Islam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Allah memutuskan Muhammad melainkan untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Jadi rahmat seluruh alam sekarang ini, misalnya Amerika dengan kemajuan teknologi dia, Eropah dengan kemajuan, ini adalah rahmat daripada Rasulullah SAW. Pada 1000 tahun, 1400 tahun dahulu, dunia ini gelap, dark ages, zaman kegelapan. Masyarakat Amerika pun hidup dalam kegelapan, Eropah pun hidup dalam kegelapan, dunia Arab pun semua hidup dalam kegelapan. Mereka berperang, berbunuh-bunuhan sesama sendiri, tidak ada panduan hidup. Apabila Rasulullah SAW dilantik pada tahun 610 Masihi, iaitu diturunkan ayat yang pertama, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Baca. Jadi di sinilah ayat yang pertama yang turun. Selama 23 tahun Rasulullah menerima wahyu dan membentuk masyarakat Madinah. Di peringkat awal, masyarakat Makkah yang ditekankan kepada unsur akidah, kemudian berpindah ke Madinah. Rasulullah menekankan unsur akidah, syariat, akhlak, dan Rasulullah membina desain politik, macam mana ekonomi, sosial, macam mana strategi peperangan, strategi di dalam keluarga, dalam masyarakat. Rasulullah tunjukkan ini semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Rasulullah wafat, digantikan, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian digantikan pula oleh Bani Umayyah, dan seterusnya. Islam terus berkembang. Apabila Islam berkembang ke Andalus pada tahun 711 Masihi, orang-orang Islam telah pergi ke Andalus, dan di sana mereka telah mengembangkan ajaran Islam. Orang-orang Eropah daripada Jerman, Britain datang berpusu-pusu belajar ilmu di Cordoba. Di situlah mereka belajar ilmu sains. Daripada itulah mereka belajar matematik, fizik, astronomi. Mereka belajar semua ilmu-ilmu tadi. Tapi mereka tidak mengambil agama, kerana mereka sudah ada agama mereka, iaitu agama Nasrani. Sama lah juga macam kita kan, kalau kita pergi ke Jepun, kita hanya belajar teknologi Jepun, kita tak akan belajar agama dia. Demikianlah juga dengan masyarakat Eropah ni. Mereka datang belajar daripada orang Islam, belajar sains teknologi, agama mereka tidak mahu. Jadi apabila mereka mempelajari ilmu sains teknologi ini, mereka mengembangkan di negara mereka. Selepas itu barulah ada zaman Renaissance pada abad ke-15. Orang Eropah, revolusi Perancis, mereka telah berkembang tamadun, mesin mereka, kemudian menemui elektrik, dan seterusnya sampai zaman sekarang. Ini adalah hasil dari mereka mempelajari ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Sekarang ini orang-orang Arab, orang-orang Eropah, orang-orang mereka tidak habis mengkaji daripada Al-Quran dengan Al-Hadis. Mereka mengkaji kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam sampai sekarang. Misalnya
tokoh perubatan Islam yang terkenal, Ibn Sina. Mereka sebut Avicenna. Ibn Sina telah menulis kitab Al-Qanun fi Tibb, undang-undang perubatan, Canon of Medicine. Orang-orang Eropah mereka mempelajari kitab sampai sekarang ini. Kalau kita lihat satu yang masih menjadi formula, misalnya penyakit kanser barat, Ibn Sina memberi pandangan bahawa kanser tidak dapat diubati, melainkan dengan membakar di hujung-hujung saraf yang berkenaan. Sampai sekarang ini teknologi mereka macam mana cara nak buat teknologi laser. Mereka mematikan urat-urat saraf gunakan laser untuk mengatasi masalah kanser. Dan begitulah juga perubatan-perubatan yang lain. Dan dari segi matematik, sampai sekarang ini Al-Khawarizmi telah memperkenalkan 4 bidang matematik yang sampai sekarang ini. Yang pertama, Al-Khawarizmi memperkenalkan ilmu kira-kira, ilmu hisab, iaitu matematik. Yang kedua, Al-Jabar, iaitu algebra. Yang ketiga, Musalasah, iaitu trigonometri. Dan sampai sekarang ini ilmu-ilmu itu terus berkembang sampai sekarang, dan tidak ada penambahan ilmu-ilmu lain. Dari segi matematik itu saja. Begitulah juga dalam bidang fisik, dalam bidang optik, dalam bidang biologi. Kesemuanya ini telah diterokai oleh ulama-ulama Islam, dan orang-orang Eropah belajar dari orang-orang Islam. Jadi melalui Al-Quran tadi dan hadis disampaikan kepada sahabat-sahabat, kemudian dibuat kajian sehinggalah orang-orang Eropah belajar. Dan bila mereka belajar, mereka membangunkan di negara mereka. Orang-orang Islam mereka tidak mahu mengembangkan ilmu-ilmu itu di kalangan mereka, dan mereka mengambil jalan yang mudah. Mereka pergi ke Eropah, belajar ilmu itu, pergi ke Amerika, belajar ilmu itu, tanpa mereka sedari ilmu itu daripada ilmu Islam. Jadi mereka teruja dengan kejayaan yang dicapai oleh orang-orang barat, sehingga mereka pun menjadi orang barat. Dari segi perkataan mereka, dari segi perangai mereka, pakaian mereka berubah. Tak mahu lagi dah bercakap dalam bahasa dia, nak bercakap dalam bahasa Eropah, kerana mereka berasa terhutang budi kepada Eropah. Tak apalah, kita nak terhutang budi pun tak apa, tapi jangan syarat, jangan kita menukar identiti kita sebagai seorang Muslim. Kita seorang Muslim, kita nak belajar daripada barat, belajarlah. Ada kata-kata tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China. Betul berilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke China. Nak tuntut ilmu sampai ke China ke, sampai ke Jepun ke, tuntutlah, tapi jangan sampai kita membuang identiti kita sebagai seorang Muslim. Jangan kita rasa bila melihat dunia luar begitu maju sehingga kita lupa Islam. Kita mengagung-agungkan dunia luar sehingga kita melupa diri kita, kita lupa Islam, kita lupa daripada mana kita bermula. Jadi nak bagi tahu kepada para pelajar bahawa Islam itulah yang membentuk dunia. Islam itulah yang juga membentuk diri kita. Jadi kita mengambil Islam dalam diri kita dan kita boleh aman semua pencapaian-pencapaian dunia, tapi jangan kita lupa kita seorang Muslim yang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala.